Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam yang berusaha pengurusi masjid Tuan Haji Jamaluddin bin Mat, Timbalan Pengurusi Datuk Bahari, Ahli Jawatankuasa Masjid Al-Muttaqin, Datuk-datuk, datin-datin, para alim ulama, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesihatan. Dengan nikmat inilah telah menyampaikan kita untuk sama-sama kita bertalaki, bermuzakarah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan sedikit percambahan ilmu yang kita kongsikan bersama akan menyuntik nur hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama lebih hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertamanya saya merakamkan terima kasih kepada pihak masjid yang menjemput saya untuk sama-sama berkongsi sedikit ilmu ini. Mudah-mudahan perkongsian ilmu yang terbatas ini mudah-mudahan akan memberikan kekuatan kepada kita, menjadikan kita mukmin dan muslim yang lebih berkualiti dalam ibadahnya, dalam akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sebelum kita bincang berkaitan dengan kitab, menggunakan kitab kuliah-kuliah akan datang, malam ini kita intro dulu tuan-tuan, sebab kitab yang kita nak baca ialah berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Kita nak intro dulu sebelum kita memperhalusi berkaitan dengan persoalan kitab itu. Perlu kita fahami di mana dalam konteks kita di Malaysia ini, kita ini adalah bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beraliran mazhab kita ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan lebih fokusnya ialah di dalam fiqhnya kita bermazhab Syafi'i. Dalam fiqh kita bermazhab Syafi'i. Di dalam akidah kita berpegang dengan aliran Asy'ariyah yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, dan pendukung-pendukungnya disebut dengan nama Asy'ari. Maka kita ini berpegang dengan aliran Asy'ariyah ataupun Asy'ari ini dalam konteks akidahnya. Dalam tasawuf
kita berpegang dengan tasawuf yang dibawa oleh Imamul Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Sebab itu kitab Ihya Ulumuddin menjadi teras untuk kita bertasawuf, untuk kita berakhlak, dan juga berpegang dengan apa yang dibawa oleh Imam Al-Junaid. Ini 3 teras yang mesti kita pegang sebagai satu peraturan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan usul fiqh mazhab ila Syafi'i. Bermaksud kalau kita nak bernikah cerai menggunakan mazhab Syafi'i. Ustaz, saya ni bukan Syafi'i, saya ni Hambali, saya ni Hanafi, saya ni Maliki. Kami kalau bernikah dalam mazhab kami tidak perlu yang namanya hadir saksi, tidak perlu hadir wali. Maka tak boleh. Dalam konteks kita di Malaysia mesti hadir wali, hadir saksi. Kerana itu enactment yang telah disebut di dalam, mesti kita ini berpegang dengan mazhab Syafi'i. Bukan pula bermaksud mazhab Hambali, Hanafi itu tak betul, tidak. Cuma untuk dijadikan peraturan dalam konteks kita di Malaysia untuk nikah cerai, mazhabnya Syafi'i. Begitu. Dalam tauhid kita berpegang dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah yang diasaskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebab itu kita mempelajari tauhid berasaskan kepada sifat 20. Sifat 20 yang tuan-tuan mungkin dah khatam dan dah belajar. Ya. Wujud, qidam, baqa', ya. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Ya, sifat nafsiyah itu satu sifat, iaitu wujud. Sifat salbiyah itu pula qidam, baqa', mukhalafah hawadis, qiyam binafsi, wahdaniyah. 5 sifat itu dinamakan salbiyah. Ma'ani, kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. 7 sifat dinamakan sifat ma'ani. Jumlah semua 13 yang diasaskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan ditambah pula oleh Imam As-Sanusi kepada 7 lagi tambahan, 13 cabut 7, 20. Itu yang dinamakan sifat nafsiyah, sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan ila akhir. Jumlahnya ialah 13. Jumlahnya 13 yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, disempurnakan oleh Imam As-Sanusi dalam kitab di Ummul Al-Barahin, lantas menyempurnakan menjadi 20 sifat dengan penambahan sifat ma'nawiyah. Ini yang kita belajar sebagai teras dalam ilmu akidah. Dalam tasawuf, sebab itu dalam ilmu akidah kita belajar kitab Ummul Barahin, kita belajar kitab-kitab Kifayatul Awam, ya, kita belajar kitab Jawharat Tauhid dan sebagainya lah. Itu pendekatan-pendekatan dalam Asy'ariyah. Dalam masa sama tidak pula kita menafikan pendekatan tauhid yang lain yang dibawa oleh aliran-aliran yang dikumpulkan juga sebagai ahli sunnah wal jamaah, tetapi bukannya Asy'ariyah. Bukan Asy'ariyah. Itu disebut dengan tauhid 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Pendekatan ini dinamakan tauhid 3. Tauhid 3. Ya. Yang bukan dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, ini dibawa oleh aliran salafi yang memperkenalkan 3 kaedah ini. Ya. Itu dari aspek akidahnya. Kita tidak menafikan dan tidak membatalkan pendekatan-pendekatan yang dibawa oleh mereka, kecuali
kalau sekiranya ada aliran-aliran lain memperkenalkan satu kaedah yang bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Islam, maka kita tolaklah. Mungkin ada pendekatan yang dibawa oleh kelompok-kelompok liberalisme, kelompok-kelompok Islam plural barangkali. Ya, dalam ibadah mereka, dalam fiqhnya berbeza, maka kita tolak. Ahlus Sunnah wal Jamaah kita tolak. Dalam tasawuf, kita berpegang dengan yang disebut tadi ialah Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ini asas kerangka yang kita kena faham dalam konteks kita berfiqh, bersyariat, dan kita ini bertauhid, dan kita ini bertasawuf dalam konteks di Malaysia. Dan ini perlu diperhalusi dengan sebaik mungkin. Sebagai asas kerangka dalam fiqhnya, mesti mazhab Syafi'i dulu. Sebelum kita melanjutkan kalau nak memperdalami mazhab yang lain. Bermaksud sembahyang kita, puasa kita, haji kita, mesti kita mahir dan memperhalusi secara baik dalam mazhab Syafi'i dulu. Sebelum kita nak belajar kepada mazhab yang lain. Begitu juga dalam soalan akidah, kita mesti faham dengan jelas, memperhalusi dengan jelas kerangka yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari sifat 20 itu tadi, sebelum kita memperhalusi aliran-aliran lain, pendekatan dalam ilmu tauhidnya tadi. Kalau tidak itu tuan-tuan, kita akan bela. Kita akan bela. Macam kita lah tuan-tuan. Ya? Kalau kita mesti belajar dulu yang namanya math sebelum belajar admat. Ya, belajar sains dulu sebelum kita belajar yang lebih detail lagi. Itu kerangka asas. Kalau sekolah rendah tu mesti boleh mengira, boleh membaca, menulis dulu sebelum dia membaca, sebelum dia belajar ilmu-ilmu yang lain. Itu kerangka asas sebelum kita memperhalusi disiplin ilmu yang lain. Kalau tidak nanti dia akan jadi bela. Istilah saya ialah bela. Ya, nanti akan berlakulah ini tak betul dalam mazhab Syafi'i, ini tak betul dalam Asy'ariyah, ini tak betul dalam Imam Al-Ghazali. Kenapa begitu begini? Kerana dia tidak faham kerangka yang asal. Dia terus melompat kepada faham ajaran yang lain. Dalam mazhab Hanafi Hambali, saksi tidak perlu hadir, wali tidak perlu hadir dalam nikah umpamanya. Apalah mazhab Syafi'i ini? Kita dah mula argue dalam mazhab Syafi'i, kenapa wali saksi perlu hadir? Sedangkan dia tidak belajar dengan baik dalam mazhab Syafi'i, dia terus belajar mazhab yang lain, pada masa itu nanti akan ada lompongnya. Okey, itu intro sikit. Sebab itu saya sebutkan ialah perlu memperhalus betul yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadi. Dalam konteks kita di Malaysia ialah mazhab Syafi'i, Asy'ariyah dan juga Imam Al-Ghazali. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya dah bagi dalam pada Syekh tu tadi sedikit bahan. Kalau boleh kalau nak tengok dalam grup masjid ada kot ya. Mungkin dari grup masjid boleh buka. Kalau nampak alat kecil saya pun. Ya. Siapa dia Ahli Sunnah wal Jamaah? Siapa dia Ahli Sunnah wal Jamaah? Tajuknya dan Ahli Sunnah wal Jamaah kalau dalam yang saya hantar tu. Ya. Ahli Sunnah bermaksud pendukung. Pendukung sunnah Rasulullah. Ya, Ahli Sunnah bermaksud pengikut ataupun pendukung sunnah Rasulullah. Sebab itu Ahli Sunnah. Kalau bukan pendukung, dia tidak dinamakan Ahli Sunnah. Kelompok-kelompok daripada anti hadis, Kasim Ahmad. Anti hadis. Kasim Ahmad, dia mempelopori satu gagasan pemikiran menolak hadis, dinamakan anti hadis. Mereka orang-orang ini tidak digolongkan dalam Ahlus Sunnah kerana mereka menolak sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Jamaah merujuk kepada Jamaatul Rasul. Jamaah itu merujuk kepada Jamaah Ar-Rasul. Ya. Daripada kalangan sahabat, kalangan tabi'in, tabi'in. Ya. Bermaksud kalau daripada kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in,
Rasul tadi ialah sunnah, tabi'in, sahabat pula ialah asar ataupun sunnah juga. Kalau hadis itu kepada Rasulullah, kepada sahabat dinamakan al-asar. Dia sama level macam hadis, macam sunnah. Kemudian diwarisi pula kepada para tabi'in, tabi'in. Di situlah munculnya ulama-ulama. Dalam fiqh maka muncullah ulama-ulama mazhab, ulama-ulama Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Itu dalam maksud tabi'in ataupun tabi'in. Dalam tasawuf maka ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Al-Junaid. Ya, dan ada imam-imam tasawuf yang lain. Dalam tauhid ada Imam Al-Baqilani, ada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Ini semua kelompok-kelompok ulama yang tinggal dalam masa dinamakan tabi'in ataupun tabi'in. Maka yang dinamakan al-jamaah itu ialah mesti kita berpegang dengan pandangan yang dibawa oleh ulama-ulama itu. Dalam fiqh kita mesti berpegang dengan salah satu daripada mazhab tadi, daripada mazhab Syafi'i. Kalau tidak berpegang dengan mana-mana mazhab, dia pegang dengan pandangan sendiri, maka dia tidak termasuk dalam kelompok al-jamaah. Walaupun ada pandangan ulama, dah sampai titlenya itu adalah orang yang boleh berijtihad. Itu cerita lain. Orang yang boleh berijtihad. Ulama-ulama terkemuka dunia ada. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Mungkin pada tahap dia tidak perlu untuk ikut mazhab. Pada tahap dia. Tahap kita perlu. Kalau tidak nanti kita akan terkeluar daripada nama al-jamaah. Jadi diartikan al-jamaah dalam fiqh kita mesti bersama dengan ijma' ulama maksudnya. Dalam fiqh, dalam tauhid pun kita mesti berpegang dengan ijma' ulama tauhid. Kita mesti bersama dengan kelompok jamaah tauhid yang telah disepakati mengatakan Nabi terakhir Nabi Muhammad. Itu ijma'. Dalam tasawuf pun sama juga. Kalau kita membawa pendekatan yang lain bersendirian dalam soal fiqhnya, bersendirian dalam fahaman akidah dan tasawufnya, kita tidak termasuk dalam kerangka al-jamaah. Hatta ulama besar di Al-Azhar, di Madinah, Al-Qaradawi di Qatar dan sebagainya pun berpegang menukil pandangan-pandangan mereka. Menukil dan berpegang dengan pandangan mereka. Ulama-ulama tersohor dunia. Ini kan kita, maka Masya Allah mesti berpegang dengan jamaah. Kita tak boleh, Ustaz, ini pandangan mazhab Ustaz. Kita tidak perlu untuk berpegang dengan mazhab. Saya berpegang dengan Quran dan As-Sunnah. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini sekian-sekian. Betul. Takkan kita nak kata Imam Syafi'i, bila kita kata refer ke berpandangan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tidak refer kepada Al-Quran. Bila kita sebut pandangan Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah tak refer kepada Al-Hadis. Tidak. Bila pegang pandangan Imam Malik, tidak refer kepada Al-Quran. Masya Allah. Saya pegang Quran Ustaz, ini hadisnya. Tidak. Bila kita kata pegang pandangan mazhab Imam Syafi'i, sudah pastinya dia adalah orang yang paling memahami berkaitan dengan hukum hakam fiqh dalam Islam berbanding kita yang nak faham sendiri. Okey. Begitu juga dalam soalan akidah pun sama juga. Soalan akidah apa lagi? Ustaz, saya ada cara sendiri Ustaz nak kenal. Saya tidak berpegang dengan pandangan ulama-ulama itu, ulama-ulama ini Ustaz. Itu jadi kalau berpegang dengan tidak berpegang dengan pandangan mereka, sedangkan itu adalah pandangan yang telah disepakati, diijma'i, nak pegang dengan pandangan kita, sedangkan pandangan mereka pandangan yang sudah berautoriti, yang paling faham tentang akidah ulama-ulama itu berbanding dengan kita, di mana kedudukan kita? Dan bagaimana mungkin pada masa itu kita nak kata kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita long ranger masa itu? Itu tidak boleh. Tidak boleh. Sebab itu dalam berpegang dengan agama sifatnya mesti berpegang dengan jamaah Rasul daripada kalangan ulama-ulama sahabat, tabi'in, tabi'in hinggalah sekarang ini. Begitu. Ya. Dan ia berasaskan kepada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin.
Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku yang al-hadis wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ini pandangan daripada sahabat, daripada Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Berkaitan dengan pengumpulan Al-Quran, berkaitan dengan solat tarawih, berkaitan dengan kunut dalam sembahyang, berkaitan dengan macam-macam lagi hukum yang dilakukan oleh para sahabat. Berkaitan dengan sistem keuangan Islam, berkaitan dengan sistem gaji. Abu Bakar ketika dilantik menjadi khalifah, dia tidak bergaji. Dia tidak bergaji. Sehingga kan suatu ketika Abu Bakar ini dia nak pergi bekerja. Pergi bekerja bermaksud untuk mencari nafkah. Kerja yang dia buat itu bukan kerja pentadbiran negara, kerja lain sebab nak cari nafkah. Lantas orang sahabat menyapa, kenapa pula perlu untuk pergi kerja yang lain? Kata Abu Bakar, dia pun perlukan keuangan untuk nafkah tanggungan dia. Selepas itulah maka sahabat ini mencadangkan untuk diadakan sistem gaji. Maka Abu Bakar pun bekerja dengan sebagai khalifah pentadbir pada masa itu dengan bergaji. Ini kan disebut wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin dalam bab sosial. Maknanya ialah apa sahaja yang disebut oleh sahabat itu boleh menjadi pegangan kepada kita. Tak kira sama ada soal ibadah, soal muamalah, apalagi munakahat dan sebagainya. Addu 'alaiha bin nawajiz, kata Rasulullah. Maka gigitlah dengan geraham, bermaksud kena pegang sungguh-sungguh tadi. Sunnah Rasul, sunnah sahabat itu tadi kena pegang sungguh-sungguh. Khususnya di akhir zaman sekarang ini, yang macam-macam tuan-tuan, fahaman-fahaman yang mengelirukan orang Islam kita. Satu-satu fahaman ajaran sesat yang muncul. Ya. Faham Islam liberal, faham Islam pluralisme agama, faham G25, faham anti hadis, faham ISIS, macam-macam fahaman yang ia adalah bertopengkan Islam. Bertopengkan Islam. Bagaimana agama ini adalah sama, dia faham plural. Ya, faham plural. Agama itu adalah sama. Masing-masing nak ke syurga. Agama itu datang daripada Allah. Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristian itu datang daripada Allah. Masing-masing nak ke syurga. Kita orang Islam akan ke syurga. Namanya ialah Al-Jannah. Mereka nak ke syurga, nama ialah Nirwana. Mereka nak ke syurga, nama ialah Heaven. Macam-macam namalah. Cara pelaksanaannya sahaja berbeza. Kita dengan sembahyang di masjid, mereka bersembahyang di kuil mereka. Itu bukan nak ke neraka, itu semua ke syurga. Besok ke syurga kita akan jumpa juga. Sebab itu di Indonesia itu boleh sahaja kalau sekiranya bapanya itu adalah seorang Muslim, ibunya adalah seorang Kristian, anaknya ialah kakaknya itu pula seorang Hindu, adiknya Buddha, duduk satu rumah. Tak jadi masalah. Boleh. Dalam konteks kita di Indonesia tak boleh lah. Itu faham plural namanya. Faham plural namanya. Dan macam-macam lagi. Faham Islam liberal pula menuntut supaya hak wanita. Mereka menuntut hak wanita sebagai peringkat perkara yang telah diqat'ikan oleh hukum hakam. Dalam bab perceraian, dia ni minta juga supaya perempuan boleh menceraikan isterinya. Abang tak bagi nafkah kat saya ceraikan abang dengan talak satu. Dia minta hak tu. Pembagian harta pusaka. Kalau lelaki, anak lelaki dapat RM1,000, anak perempuan dapat separuh kan? Dapat RM500, RM400, RM600, begitulah dapat RM500. Ini tidak adil. Anak lelaki dapat RM1,000, duduk kat serenty, tempat dadah, pemulihan. Anak perempuan dapat RM500, duduk je kat universiti, belajar. Lebih baik bagi pada anak perempuan yang duduk kat universiti daripada bagi anak lelaki yang lok-lak, yang duduk di serenty dan sebagainya. Ini tidak adil. Ini tanda tidak adil. Sepatutnya ikut keadaan itulah. Sedangkan hukum syarak telah meletakkan yang perempuan mendapat separuh. Perlu dipindah hukum hakam ini.
Sedangkan ini adalah qat'iyatud dilalah. Dia bukan zanniyatud dilalah. Qat'iyatullah bermaksud ialah yang sudah mutlak. Zanni yang bersifat zon. Makanya silap bukan peraturannya, yang silap ialah orangnya. Lampu traffic light merah, kuning, hijau. Bila merah, ada juga orang langgar. 3 pagi tuan-tuan, merah. Tuan-tuan nak tunggu ke nak langgar? Tanya saya langgar. Langgar. Ya. Yang tak 3 pagi, yang waktu siang pun ada orang langgar lampu merah. Yang salah itu lampunya ke yang perlu dibetulkan, semua berhijau, hijau, ataupun orangnya yang perlu dibetulkan? Orangnya yang perlu dibetulkan sebab dia punya akhlak moral yang teruk. Orang itu perlu diterbiah supaya ikut. Merah kena berhenti, hijau baru jalan. Bukan ditukar peraturannya, hijau, semua perlu jalan. Tak, sama juga dengan harta pusaka tadi. Yang perlu dibetulkan ialah orangnya, bukan hukumnya. Jadi pahaman ini bertopikan Islam, tuan-tuan. Menyerap masuk ke dalam agama Islam. Sebab itu kata Rasulullah, addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit betul-betul, pegang betul-betul. Yang disebut dengan sunnah tadi, dan juga yang disebut dengan wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Lan tadillu, kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengan keduanya. Matamasaktum bihima. Apa dia? Kitab Allah, Al-Quran, kitab Allah, dan wa sunnata nabiyih, dan sunnah nabinya. Ini 2 kerangka asas yang menjadi pegangan kepada kita, yang cuba untuk dirobohkan oleh musuh-musuh Islam. Dirobohkan, yang diselewengkan oleh kelompok-kelompok